Nak debat? Nak podcast? Pergi ke keluar sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak membincangkan, aku nak menghentam, aku nak menegur, aku nak segalanya kepada YB Viral. Okey, hang duk sembang, dia duk sembang soal ekonomi, soal itu, soal kewangan, soal pelbagai-pelbagai, dan dia hantam kepimpinan kita hari ni di dalam kerajaan. Apa dia tak kata, apa dia tak hina, apa dia tak hantam. Dan segala plan-plan dan perancangan yang dibuat oleh kerajaan, semua daripada segi mata mereka ni, puak-puak mereka duk membincangkan sesama mereka tanpa mereka melibatkan dengan penjawat awam di dalam kerajaan, kepimpinan di dalam penjawat awam dan juga kepimpinan pemerintah. Kan? Mereka hanya berbincangkan macam sesama tim dia, kawan-kawan dia, lepas tu berpendapat secara kawan-kawan dia tanpa melibatkan orang yang duk kaji, orang yang duk ambil tahu, orang yang duk rancang soal apa yang dibuat, apa yang diusahakan oleh ni Kementerian Ekonomi ke, Anwar Ibrahim ke, Menteri Kewangan ke. Ini duk sembang sana, duk sembang sini, apa-apa setiap tindakan kerajaan untuk nak buat hak yang energi jana kuasa, hak yang 2023 punya nak pasang solar kan. Lepas tu puak-puak ni disebabkan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ni bagus, menguntungkan negara, menguntungkan rakyat sehingga rakyat boleh sewa bumbung rumah mereka kan. Tapi puak ni duk tak puas hati tang mana pun aku tak tahu kan. Semua dia kona kat tu, dia kona kat ni, dia kona kat tu kan. Dia nak tunjuk kata kerajaan hari ni bodoh, kerajaan hari ni duk tak bijak, kerajaan hari ni memang tak pandai langsung. Hanya perlu menjemput puak-puak depa mai duduk di dalam kerajaan bayar gaji kepada depa puluhan ribu, barulah betul. Kalau tak ada puak-puak depa, apa-apa saja yang diusahakan oleh kerajaan semua tak betul. Kepala betul lah puak-puak ni. Dia duk cerita soal hak yang kerugian TNB. Lepas tu daripada side TNB dan juga side daripada Kementerian Ekonomi dan juga Rafizi Ramli pun cakap TNB takkan rugi. Jadi mulalah puak-puak ni kata Rafizi menipu lah, Rafizi ini kona kot tu lah, kona kot ni lah. Padahal dia pun dia tak faham kan macam mana, tak tahulah. TNB ni boleh rugi ke? Kita nak tanya hampa kan. Sedangkan sistem hak yang dibuat, apa yang diusahakan, rumah rakyat semua sekarang ni pasang solar. Pasang solar di atas bumbung dan rakyat boleh sewakan bumbung kepada TNB dan TNB pasang panel dan panel power apa segalanya tu akan pi dekat jana kuasa hak yang TNB punya, akan simpan ada bateri untuk simpan power kan daripada panel-panel dekat atas rumah-rumah kita semua ni. Dan apabila contoh macam kita guna bil api rumah kita duk ada RM100. Tahu-tahu sewa untuk satu bulan RM50. Jadi RM50, 50% tu akan potong daripada bil yang bil api hak duk mai setiap bulan ni. Itu adalah salah satu usaha kan, salah satu cara. Tapi disebabkan menguntungkan rakyat, menguntungkan hak yang TNB, menguntungkan kerajaan, puak-puak ni Perikatan Nasional ni dia tak akan tunjuk lah, dia tak akan menyokong lah. Itu daripada segi TNB. Lepas tu pula daripada segi pertanian, apa yang diusahakan IPR, intensif pendapatan rakyat, dan tanah yang paling besar, yang paling banyak kerajaan ataupun Kementerian Ekonomi dapat dekat Sabah dan juga Sarawak. Kesemua tanah-tanah kerajaan negeri punya, bukannya hak milik individu ke apa, tak ada. Semuanya tanah-tanah individu, bukan tanah-tanah kerajaan negeri. So kerajaan daripada Kementerian Ekonomi boleh ambil alih tanah-tanah yang duduk terbiar tu. So kerajaan Kementerian Ekonomi ni boleh cari orang-orang hak B40 yang tahu bercucuk tanam, boleh panggil dia. Kerajaan Kementerian Ekonomi sediakan benih, sediakan keperluan, sediakan air, sediakan elektrik ke apa semuanya. Dan rakyat ni just pergi buat. Dan kalau macam dia dah buat 6 bulan, 7 bulan, lepas tu dia dah tak mau dah, rakyat yang B40 ni tak mau buat dah, boleh diganti oleh orang lain. Kan? Dan proses tu tetap boleh berjalan dan tanah tu pun tak rugi. Sebab tanah tu hak milik kerajaan negeri. Berbeza dengan zaman dulu yang buat pertanian ke apa semua di atas tanah individu. Dan apabila individu tu dah tak mau buat,
Jadi barang-barang, semua segala keperluan untuk nak macam bercucuk tanam, semua kerajaan akan rugilah. Jadi berbeza dengan apa yang diusahakan hari ni. Daripada segi daripada peleceh, vending machine lah apa semua untuk masuk duit. Kita boleh beli nasi lemak, boleh beli cucuk, boleh beli segalanya tu. Itu pun dah menguntungkan rakyat. Rakyat B40 dekat bandar-bandar ni. Itu pun mereka tak mau mengaku. Mereka duk peleceh gila-gila punya usaha Kementerian Ekonomi yang di bawah Rafizi Ramli. So, Rafizi Ramli pun baru ni YB Viral duk ajak berdebat apa semua. Jadi hak yang Rafizi Ramli dia dah keluarkan surat tapi dia cakap podcast. Kalau debat, kalau ni aku nak pesan, aku nak cakap kalau debat hang hanya ada masa 5 minit untuk hang explain. Kadang-kadang 2-3 minit. Sempatkah hang nak bawa hujah-hujah hang? Hang bawa hujah-hujah hang tu 10 muka surat. Tapi dalam masa minit-minit yang dibagi tu, kira berapa muka surat sangat hang boleh jelaskan dalam masa beberapa minit untuk anak jawab hujah. Lebih baik hang podcast. Podcast ni hang boleh sertakan slide, hang boleh cerita satu persatu dan point untuk hang bercakap tu pun boleh sampai 10 minit, 20 minit. Faham tak? Hang boleh terangkan daripada A sampai Z. Kalau hang debat, hang tak cukup masa untuk hang nak jelaskan A sampai Z untuk kawan, contoh macam seseorang tu dia nak faham sebab dalam masa singkat. So lebih baik podcast ni bahasa yang baru, tetap juga bersemuka seperti mana statement yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli, tapi tetap juga bersemuka dan boleh memperjelaskan. Kalau debat hang tak sempat jelaskan. Jadi kalau hang tengok dekat media-media sosial daripada channel YouTube YB Viral ke TikTok ke apa, dia ada provoke Rafizi, pada aku Rafizi orang yang bodoh macam YB Viral tak perlulah hang nak YB Rafizi duk nak berdebat ke, nak berpodcast ya, sebab kita nampak macam kebodohan dia tu. Sebab dia acah-acah macam dia tu orang ekonomi. Apakah kelulusan dia? Nama penuh dia pun kita tak tahu sampai hari ni. Kat mana dia menetap? Daripada mana kehidupan dia? Siapa dia, latar belakang dia? Kita pun tak tahu. Macam mana kita nak meraihkan? Kalau setakat hang baca buku saja dan hang berpodcast sesama kawan-kawan hang, lepas tu hang nak tepuk meja, hang nak kata semuanya hang tahu. Padahal apa pun tak tahu. Apakah waktu zaman Perikatan Nasional, waktu tim yang hang sokong, yang hang jilat Muhyiddin Yassin tu, apakah jawatan hang YB Viral di dalam kerajaan? Adakah hang memikirkan hang duduk di bawah Azmin Ali? Adakah hang menjadi Menteri Kewangan yang kononnya hang tunjuk kata hang tu hebat sangatlah? Kan? Hang duk cerita soal hutang negara lah apalah. Hutang negara tu adalah puak hampa yang buat sampai naik 1.5 trilion. Sebab tu Rafizi Ramli waktu berdebat dengan Syahir, Rafizi tanya, macam mana kalau PAS menjadi kerajaan, PAS nak bayar hutang negara? Kan? Cuba berfikir macam mana? Dan Syahir pun tak jawab. Syahir tak boleh nak jawab soal hutang negara 1.5 trilion. Tapi dia sengaja, dia puak-puak Perikatan Nasional yang hak mangkang ni saja buat pejam mata usaha Perdana Menteri kita. Perdana Menteri zaman mereka tak buat seperti mana yang kerajaan hari ni buat. Zaman mereka duduk dalam Malaysia saja, berkecut telong, dapat kuasa, dapat kedudukan, dapatlah duit gaji, elang segala kepala bana semua. Kerja tak buat. Pertumbuhan ekonomi zaman mereka dengan zaman sekarang beza gila-gilanya, berapa peratus berbeza. Lepas tu pula dengan pelaburan bertalu-talu masuk, sangat-sangat berbeza dengan zaman mereka memerintah. Jadi tak payah sembang lah. Hang ni level-level bodoh-bodoh, pimpinan-pimpinan yang tak tahu cakap apa pun tak tahu, hanya nak berpolitik, 24 jam duk nak berpolitik, pergi mampuslah YB Viral. Pada aku orang macam hang YB Viral yang Rafizi Ramli punya idea, level Rafizi dengan level hang aku rasa tak kenal. Rafizi Ramli kalau dia pergi berdebat dengan hang, buang masa. Sebab tu orang kata, dan ada hak yang daripada kepimpinan dulu cakap, seseorang yang bodoh jangan bertemu dengan 2 ke 3 orang yang bodoh. Kan? Sebab satgi
bukan, silap. Seseorang yang bijak jangan bertemu dengan 2 ke 3 orang yang bodoh. Nanti yang seorang yang berilmu tu dia akan jadi bodoh seperti 2 3 orang yang bodoh tu. Sebab dia akan merugikan. Walaupun kita ni orang yang hebat, kita orang yang berpengetahuan, orang yang membaca, orang yang berilmu dan ada pengalaman. Kita nak pi berborak, kita nak pi membawa hujah dengan 2 ke 3 orang, kononnya kita nak tunjuk kata kita ni hebat, okey tak apa, hampa 2 3 orang, jom kita berdebat. So apabila kita seorang, depa ni 2 orang, 3 orang, kita ni akan jadi lebih bodoh daripada depa. Setelah depa ni, of course lah depa akan goreng, dok nak kenakan dekat kita balik. So bila macam kita kena, kita akan jadi lebih bodoh daripada depa. Pada aku tak perlulah, sebab kita nampak hujah dia dengan makian dia, carutan dia, teruk ah. Tak perlu duk nak dengan YB Viral ni. YB Viral ni dia bercakap kuat, pandai bercakap, pandai berkata-kata, pandai berhujah, tapi haram apa jadah apa pun tak ada. Duk sembang soal kewangan Perdana Menteri itu, Perdana Menteri ini. Mangkang, hampir bandingkanlah dengan zaman Muhyiddin dengan zaman Ismail. Apa? Muhyiddin Yassin dapat apa jadi Majlis Pemulihan Negara? Apa jadi Majlis Pemulihan Negara? Ni, apa, tangani inflasi kepala bapa apa hak yang Anwar Musa apa semua Muhyiddin tu ada dalam tu. Apa jadi? Dahlah terbubar macam tu saja. Kerajaan tak layan. Sebab apa? Sebab gagal. Hampa tinggal kerajaan. Tak ada ayam. Tak ada telur. Minyak masak pun tak ada. Lah kantoi habis. Dan mak sabu 2-3 bulan je dapat selesaikan masalah telur. Masalah pelbagai macam-macam. Ya, kita tahu. Kerajaan mana pun, tahun-tahun bila pun akan ada masalah keperluan makanan dan juga minuman. Akan ada masalah keperluan rakyat. Jadi cara macam mana untuk nak selesaikan masalah tu. Yang duk melalak pasal beras lah apa semua. Kita nak kata macam mana. Dah beras import dah naik mahal. Orang-orang yang pengguna beras import, bila nampak beras import tu mahal, of course lah mereka akan beli yang beras tempatan. Jadi beras tempatan akan jadi rebutan. Bila berlaku rebutan, kita jadi tak cukup lah. Jadi last aku nak cakap YB Rafizi Ramli tak perlu layanlah mangkak-mangkak ni. Mangkak ni dia hanya reti menjerit, dia hanya reti mencabar. Dalam apa pun tak tahu. Tak ada. Kita tak tahu apa kelebihan dia, apa kehebatan dia. Last kali dia minta, saya jual beg ni, saya jual beg sebab saya nak kumpul dana untuk lawan Anwar Ibrahim. Bukannya dia nak buka satu bisnes dia, perniagaan dia sehingga untung juta-juta ringgit untuk nak lawan Anwar. Berbeza dengan apa yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Invok yang ditubuhkan oleh Rafizi Ramli untuk mengkaji. Dia tak guna duit bantuan orang ke apa. Dia guna kalau dia ada dana untuk dia nak buat survey, perlukan puluhan ribu, dia guna dia punya sendiri. Bukan macam hampa duk minta derma sana, derma sini, tin Milo. Sebab apa? Lawan Anwar Ibrahim. Tak payah jadi tak ada otak lah. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi mangkak, jangan jadi walaun. Tak payah duk nak sebarkan, duk nak cabang orang sedang diri tu. Apakah kelayakan hang wahai YB Viral? Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampang tuan. Assalamualaikum.